Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Okey, sekarang ni pukul 7.49. Ada lebih kurang 11 minit untuk I cerita untuk buat live ni. Buat sedikit revision lah. Okey. Electrolytic cell. Okey. So macam mana kita nak set up electrolytic cell lah. Electrolytic cell, kita ambil lah satu beaker. Ambil satu beaker. And then dalam beaker tu you celup, you pergi ambil ni electrolyte-nya, you pergi ambil NaCl molten, leburan. NaCl leburan molten. Alright. And then pergi ambil dia punya elektrod dia. Pakailah karbon untuk anode dengan cathode. Okay. And then untuk electrolytic cell ni, sel bateri kita akan guna. Sel bateri Sel bateri kita akan sambungkan yang terminal positif kepada anode. Still lagi will undergo oxidation. Kita letak bahagian kiri. Betul lah, bahagian kiri. Right. Itu adalah anode-nya, oxidation. And then sebelah kanan tu dalam satu beaker lah elektrod ni kan. Sebelah kanan tu kita letaklah itu adalah yang undergo cathode lah, undergo reduction, ataupun itulah bahagian cathode-nya. Alright, dicelup dalam NaCl molten, leburan NaCl. Jadi bahagian anode tu duduk di sebelah kiri kan. Apa-apa yang bercharge negatif dalam tu. Sebelum tu kita tengok dalam electrolyte. Apa dia punya charge? Spesies-spesies yang ada. Na plus dan juga Cl minus. Jadi bahagian oxidation, Cl minus dia akan pergilah. Cl minus. Kalau kita tengok dalam SRP table, Cl minus, Cl2, biasa ini bahagian SRP table lah, bahagian reduction lah. Kalau dia still lagi memang SRP table tu dia merujuk kepada reduction lah kan. So bahagian anode undergo oxidation, Cl2 plus electron produce Cl minus. Jadi apabila seperti mana yang saya cakap sebelum ni, apabila dia kita bicarakan mengenai electrolytic cell, yang bahagian pengatas dia akan terbalik lah. Dia will undergo oxidation. Jadi Cl minus will produce chlorine gas plus electron. Jadi di bahagian anode kita boleh nampak chlorine gas akan terbentuk. Jadi apa pula yang berlaku di bahagian reduction? Jadi apabila bahagian anode tu undergo oxidation tu, dia reject elektron, so yang akan gain ke sana Na+. Na+ will gain elektron, so dia akan jadilah Na liquid, right? Molten lah. Jadi bahagian reduction tu yang bercharge positif yang akan pergi. Pasal dia nak gain elektron. Jadi itulah untuk electrolytic cell, right? Jadi jangan confuse dengan galvanic cell. Galvanic cell memang kita akan pakai dua beaker lah, right? Kalau kita talk about the electrolytic cell, kita akan ambil satu beaker je, celup dengan elektrod, ikutlah karbon ke platinum ke, ikut tak kisah, right? Jadi biasanya soalan-soalan dia akan tanyalah, what will happen at the anode, electrode, what will happen at the cathode, right? Jadi kalau dia tanya untuk NaCl molten tak kisah, pasal dia tak ada pilihan. You tak perlu pilih pun. Which one is it? The species that will undergo oxidation. Bahagian thank you Azro. Bahagian oxidation dengan bahagian reduction. Dia tak perlu pilih. Pasalnya Cl minus dengan Na+. Yang perlu pilih apabila dia pakai dilute NaCl. Kalau dia pakai dilute, yang situ you kena pilih. Thank you for the love. You kena pilih.
Jadi bahagian anode kalau dia pakai dilute NaCl kan. Dilute NaCl kat situ bahagian anode Cl- dengan H2O. You kena pilih antara dua tu. H2O that reject oxygen. Dia H2O ni ada dua. Whether dia release oxygen gas ataupun hydrogen gas. Biasanya kalau bahagian anode tu Cl- dan juga H2O, which one is it akan terpilih dalam keadaan dilute. Situ kita kena tengok dalam kedudukan dalam SRP table kan. Kita ambil yang more negative. More negative value of the SRP in the SRP table. Jadi H2O dengan chlorine gas, tak silap I chlorine gas plus 1 dia punya inert value kan. Plus 1.36 kalau air water that reject oxygen gas, tak silap I plus 1.23 volt. Jadi kat situ bahagian anode kita akan pilih lah less negative, more negative, less positive lah, more negative. Maknanya H2O akan terpilih. H2O that reject oxygen gas. Meanwhile untuk bahagian ni pula bahagian reduction, cathode, ada 5 minit lagi guys. Cathode kalau dipilih antara Na+ dan juga H2O, jadi kat situ kita akan ambil yang more positive value of the inox lah. H2O yang bahagian reduction, H2O that reject hydrogen gas. Jadi kalau dia electrolysis of the dilute NaCl, jadi spesies di bahagian anode dan cathode you kena pandai-pandai pilih lah antara Cl- water dan juga Na+ water. Jadi kat situ kita boleh pilih. Yang concentrated lain pula. Concentrated cerita lain pula. Tak apalah, satu-satulah. Cumanya fahamlah dulu konsep untuk electrolytic cell. Kenapa? Pasal lepas ni you akan kira macam contoh tadi kita pakai yang molten NaCl kan. Dia suruh you kira gas evolve at the contoh gas evolve at the anode. Dia tak cerita pun gas apa, tapi you kena faham sendiri gas yang terhasil tu. Macam tu kalau dia pakai dilute, so chlorine gas dan juga H2O. So yang mana satu akan terbentuk, of course lah oxygen gas lah. Dia suruh you, dia boleh juga suruh you kira the volume of the oxygen gas. The volume of the gas evolve at the anode. Dan juga the volume of the gas that evolve at the cathode. Kalau contoh dia kata dilute NaCl. Itulah sebut sedikit mengenai electrolytic cell. Pasal untuk chapter yang ni kalau kita faham dia mudah. Kalau kita tak berapa nak mahir ataupun tak faham dalam galvanic cell, kita nak fahami dalam electrolytic cell tu susah sikit lah. So I harapkan you faham lah di bahagian galvanic cell dulu, barulah kita pergi pada electrolytic cell. And then macam mana kita nak kira volume tadi kan? Situlah diperkenalkan Faraday's law. Q equal to IT. Situ dia ada cara lah. Nantilah the next live maybe. Right. Q equal to IT. You bagi saja Q equal to IT dah madai dah. Right. Q equal to IT and then you substitute lah the data-data given, right? Gitu. Tapi yang tu nanti next time saya akan buat live yang lain, right? Untuk hari ni electrolytic cell. Fahamkan betul-betul dulu apa itu electrolytic cell. Apabila kita betul-betul mahir antara dua tu, keluarlah jenis soalan yang bagaimana, insya-Allah kita akan dapat buat lah. Alright. Jadi nak tak nak kita kena faham dulu. Kalau kita tak faham, I harapkan you all tanyalah. Tanyalah pada rakan-rakan ataupun tanyalah pada pensyarah-pensyarah you. Okey. Jadi
kalau ada yang tak faham, nanti saya akan buat live ni sebagai video. Boleh type di ruangan komen apa yang you tak faham. Alright. Jadi apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Seminit lagi pukul 8 daripada Allah semuanya. Apa yang kurang baik adalah datang daripada diri I sendiri. Jadi you all rasa video ni ada manfaatnya pada you all, pergilah follow I punya channel ni, and then like lah, and then comment lah. Tanyalah apa-apa yang you nak tanya. Tak ada masalah. InsyaAllah kalau I boleh jawab, I jawab je. Right. And then share kepada rakan-rakan yang lain. Repost lah guys. Okay guys. So cukuplah untuk hari ni. Salam guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.